wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana setelah kita bercuti 2 bulan lebih dan kebetulan dengan puasa, malam ni kita dapat sambung semula perbincangan kita ataupun kuliah mingguan kita ni dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Dalam kuliah yang terakhir dulu kita habis baca surah An-Nahl ataupun surah An-Nahlu, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14. Dan kita malam ni kita masuk kuliah dulu pun saya telah bicara ataupun telah sebut tentang muqaddimah ataupun latar belakang surah yang baru ni, iaitu surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni surah yang ke-17, juzuk yang ke-15. Surah Al-Isra ni ada dua nama. Dalam setengah tu dia panggil surah Al-Isra, dalam setengah naskah dia panggil surah Bani Israel. Dia ada dua nama lah, Al-Isra dan Bani Israel. Surah ini mengandungi 111 ayat. Ada 111 ayat dan menceritakan permulaannya tentang suatu peristiwa besar dalam kehidupan Nabi, iaitulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Iaitu Nabi dibawa berjalan pada waktu malam daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas, dan daripada Baitul Maqdis itu diangkat naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan ruh nabi-nabi dan kemudian menerima perintah semaya lima waktu. Kita sambut Isra dan Mi'raj. Isra ni makna berjalan malam. Mi'raj ini naik langit. Mi'raj ni naik ke atas. Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Berjalan malam dan naik ke atas. Dan peristiwa ni kita tahu semua selalu disambut oleh umat Islam setiap tahun. Kalau zaman dulu orang baca apa ni baca kitab lah. Orang cerita tentang Isra dan Mi'raj ini. Ada sekarang orang buat ceramah, orang buat forum dan sebagainya. Dan peristiwa ni adalah peristiwa yang penting dalam secara Islam ni kerana dia menguji. Pertama, kalau sudut agama dia lah kerana pada malam itulah Nabi menerima perintah sembahyang ni secara terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ni dan selepas pada peristiwa ni, perintah Tuhan ni sampai kepada Nabi melalui perantaraan, iaitulah Jibril alaihi salam. Jibril ni jadi kalau kita guna bahasa kita lah ni postman lah. Jadi sebelum pada tu dan selepas pada tu ni semua perintah Tuhan, maklumat ni Tuhan hantar melalui Jibril. Jibril akan turun bertemu dengan Nabi dan sapa apa dia benda yang Tuhan titah. Tapi dalam peristiwa Mi'raj ini Nabi dipanggil sendiri oleh Allah SWT naik ke langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di di Sidratul Muntaha, atas temu. Kerana kata ulama sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ni ada dua peristiwa sedih yang menimpa Nabi. Pertama ialah kewafatan isterinya Khadijah. Khadijah ni isteri Nabi yang pertama yang banyak berkorban, menghabiskan harta benda dia untuk membantu dakwah Nabi. Sehingga bila dia meninggal dunia tak ada harta, dia tinggalkan Nabi. Jadi Nabi banyak bergantung dan kalau kita agak mengadu hak kepada Khadijah. Dan Khadijah ni lah menjadi penasihat peribadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahu tu meninggal Khadijah. Lepas pada Khadijah meninggal, saya tak ingat berapa tempoh dia tu. Meninggal pula bapa saudara dia yang selama ni duk bela dia. Iaitulah Abu Talib. Abu Talib ni dia bapa saudara Nabi, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Tetapi walaupun dia tidak beriman, dialah yang membela dan mempertahankan Nabi. Bila orang Quraisy nak buat kenak Nabi, nak sekat Nabi, dia bertahan. Dia bertahan dan orang malu kepada dia. Abu Talib ni kerana walaupun dia orang miskin,
Tapi dia ni orang yang dihormati dalam masyarakat. Jadi Nabi banyak bersandar pada dua orang ni. Khadijah secara rohaninya, bergantungnya secara rohani. Dan manakala pada zahirnya, bergantungnya dengan Abu Talib. Jadi dua-dua ni meninggal. Meninggal dalam tahun yang sama. Dan menyebabkan Nabi berduka cita. Sedih lah bahasa kita, Nabi sedih. Dan tahun ni disebut dalam sejarah Amul Huzni, tahun sedih. Tahun sedih. Jadi sepenuh dengan itulah Allah Taala mentakdirkan Nabi ini dibawa ke langit. Kata ulama untuk mengubati kesedihan yang dihadapi oleh Nabi. Dan yang kedua ialah dari sudut lain nak royak besarnya kedudukan semaya. Salah satu rukun Nabi Musa masa tu soal dia kata Muhammad tak boleh buat umatmu ni 50 naik jumpa Tuhan. So korang 5 kalau kita baca dalam kitab tu kan. Lepas 5, turun 5, akhirnya tinggal 5 waktu. Tu pun Nabi Musa soal lagi. Pergi naik bicara kalau boleh. Nabi kata malu dah aku ni. Daripada 50 tinggal 5 ni, nak naik pulak ni malu. Jadi lekatlah. Semaya tu dalam kitab disebut ceritanya, cerita lagu tu. Jadi nak royak yang kata ulama, kalau kita baca dalam sel ulama ni, nak royak keutamaan dan kepentingan semaya dalam kehidupan kita orang Islam. Kehidupan kita orang Islam. Sebab itulah dalam satu hadis, walaupun hadis ni tidak dipegang dalam mazhab kita Syafi'i, Nabi kata perbezaan antara orang beriman dengan orang tidak beriman ni semaya. Siapa-siapa tinggal semaya, sama ada sengaja, tidak sengaja, ataupun engkar, ataupun tidak engkar, dia telah terkeluar daripada Islam. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab dia kata orang tak semaya ni, jadi kufur, terkeluar daripada Islam. Tapi guru dia Imam Syafi'i, pengasah mazhab kita ni, dia berkerah, dia kata tidak jadi kafir, kecuali kalau orang itu tak semaya dan dia mempersoalkan kewajipan semaya. Dia bertikah, tak semaya pun tak apa, dia kata, ataupun semaya buat gapo. Jadi waktu baru terkeluar daripada agama. Kalau dia tak semaya itu kerana malah dia, kerana perangai dia jadi fasik saja. Jadi fasik. Jadi panjang dalam kitab ni, perbahasan antara dua ni, guru dengan murid ni. Tapi nak royak situnya ialah kepentingan semaya. Kepentingan semaya itu, dan sebab tu Nabi waktu dia nak wafat, perkataan akhir yang keluar daripada mulut Nabi dalam riwayat disebut ummati umat aku. Dan kedua keluar pada mulut Nabi ni as-salah. Dia pesan supaya semaya ni dijaga, dia tak pesan muka lain. Pesan muka lain. Jadi sini kita tengok kepentingan dan keutamaan semaya ni dalam kehidupan kita orang beriman. Maka sebab itulah kita kena jaga semaya ni biar lekat, dan apa keadaan sekalipun, susah lagu mana pun, jangan tinggal semaya ni. Dan agama beri kelonggaran kepada kita, tak boleh semaya berdiri, kita boleh duduk, tak boleh duduk cokoh, duduk atas latak, tak boleh duduk atas latak dalam keadaan berbaring. Berbaring pun boleh, tapi maknanya tak boleh tinggal lah. Bahasa mudahnya tak boleh tinggal semaya. Tu nak royak dia. Jadi dah tak boleh buat siapa guna isyarat mata pun guna bunuh. Maknanya tak boleh nak tinggal. Tak boleh nak tinggal semaya. Dan hari ni kita tengok antara masalah besar umat Islam ni ialah tak apa cara kau semaya lah. Ada orang dia kajian hari Jumaat ya. Hari Jumaat tu dari awal kerja. Untuk bila tak mari dia sampai dah. Tapi hari waktu semaya waktu 5 ni dia tak cara. Ini antara masalah kita hadapi. Dan kalau kita perhatilah kajian sebenarnya tak ada orang buat lagi. Orang duk royak bagi saya tak ada kajian betul lagi. Tapi nak royak ramah di kalangan kita orang Islam ni tidak
ambil cara bab semaya. Kalau buat semaya pun jenis galik semaya lewat pun ada. Ujung-ujung Ngorik 7.20, pukul 7 tu baru semaya asar. Bagi contoh asar 4.30, pukul 4 tu baru semaya zuhur. Jadi hak ni pun kena baiki lah. Kecuali kita ada masyaqqah, ada masalah. Kalau tidak, latihlah semaya ni fi awali waqtiha. Kata hadis Nabi, dari hadis Nabi kata as-salatu li waqtiha. Bila seorang sahabat tanya, ayyul amali afdal? Amalan gapo hak paling baik? Ada beberapa riwayat. Jadi riwayat ni Nabi kata as-salatu li waqtiha. Semaya pada waktunya. Kalau terjemuh secara harfi, semaya pada waktunya. Dalam perbincangan ulama kata maksud afdal tu ialah semaya pada awal waktu. Kalau kita semaya dalam waktu, tidak afdal. Walaupun boleh pahala. Tapi nak jadi afdal ni bila semaya di awal waktu. Maka sebab tu ditafsirkan li waqtiha tu ai li awwali waqtiha, pada permulaan ataupun pada awal waktu. Jadi kalau kita boleh semaya awal, baiklah kita semaya awal, kecuali ada masyaqqah. Masyaqqah ni macam-macam lah, tak serupa antara seorang dengan seorang. Jadi ini peristiwa ni, jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj ni kalau kita kait. Dan ulama juga berbicara tentang Isra' dan Mi'raj ini dari segi lagu mana Nabi pergi. Ada pendapat mengatakan Nabi pergi secara ruh, secara rohani, melalui mimpi dia. Karena peristiwa dia dalam satu hadis berlaku lepas semaya Isya. Nabi tertidur. Dalam satu riwayat tu tertidur di depan Kaabah. Ada satu lagi disebut di rumah Ummu Hani. Jadi dia tidur. Dari dalam tidur itulah Allah SWT bawa Nabi ni berjalan malam dan kemudian naik ke langit. Naik ke langit. Tapi pendapat yang masyhur yang dipegang ialah Nabi pergi ni sekali, ruh dan jasad sekali. Tubuh dia pergi, ruh pun dia pergi. Tidak pergi dalam mimpi. Sebab kita dalam mimpi kan rata-rata kita pergi kan. Maiding, yomo lah, gapo beli macam-macam barang. Makan macam-macam dalam mimpi. Tapi hak ni ulama kata dia pergi dengan tubuh dan ruh. Sebab apa? Sebab Tuhan guna dalam ayat ni subhanallazi asra bi'abdihi. Tuhan guna perkataan bi'abdihi. Abdung tu mengikut pendapat ni ialah hamba yang merakumi fizikal dan spiritual. Ada jasmani dan ada rohani. Jadi dia pergi lagu tu. Cuma lagu mana cara tu? Itu kehendak Allah SWT. Sebab kita manusia biasa ni tak boleh. Kita ni masa saya pernah sebut dulu dalam perbincangan secara saintifik, kita ni buat apa yang kita nak pergi satu tempat lambat ke apa, sebab kita terikat. Kita ni diikat oleh dua unsur, iaitulah time and space dia panggil. Dalam perbincangan sains ni dia panggil time and space, iaitulah waktu, ruang masa, ruang waktu dengan ruang. Kita ni terikat. Contoh dulu ni kita dalam masjid. Kita dikawal oleh ruang. Jadi ruang ni mahalia kita, pergerakan kita. Lepas tu masa. Kita ada masa 24 jam, ada masa sejam, 2 jam ke apa. Jadi sebab tu pergerakan kita ni jadi lambat. Jadi lambat. Tapi kalau kita tidak diikat oleh masa ni, tidak terikat oleh time and space, dia jadi laju. Jadi Nabi ni waktu dia nak pergi ke Baitul Maqdis dan naik ke langit ni, dia Tuhan lepas daripada ikatan ruang dan waktu. Tak ada time and space tu, tak ada. Tak ada. Jadi dia pergi tu gitu ya. Maka sebab tu perjalanan itu jadi laju. Boleh pergi lepas Isya, balik sebelum subuh. Kalau kita kata Isya Allah ni 5.30. Subuh 5.45. Mana Nabi pergi dalam pukul 9 malam, balik pukul 5 pagi, pukul 5 pagi ataupun 5.30 pagi. Berapa jam ya? Sedangkan orang dalam keadaan biasa waktu tu di Mekah, bila pergi daripada Mekah ke Baitul Maqdis, pergi balik ni sebulan. 1 bulan perjalanan. Sebab tu bila Nabi cerita pada orang Mekah, benda ni orang bakit lawak. Orang bakit lawak. Kita baca dalam sirah kan. Lepas Nabi balik tu, esok ke, Nabi panggil naik atas bukit Safa, dia panggil semua orang Arab. Kaum keluarga dia orang Arab tu mari berhimpun belaka. Demo pakat hunggar, kalut mari. Ingat kau nak bagi duit kuam kau ataupun
Berapa kan puya-puya ni. Pakak mari habis. Bila mari habis, Nabi kata, wahai kaum Quraisy, kaum keluarga aku, kalau aku royak di belakang ni ada musuh, duk siap sedia nak serai kamu, percaya ke tak? Nabi kata, kita percaya. Sebab mu Muhammad ni tak pernah pelawak. Mu ni tak ada kecek pelawak. Baik, Nabi kata, aku nak royak hari ni, di depan kita ni, dia kata azab yang pedih. Siapa yang tidak beriman, Tuhan sediakan azab yang pedih. Dia berdakwah lah royak cerita tentang hari akhirat ke apa. Marah lah pokok ni. Sehingga Abu Lahab, pok setara dia bangun cacar. Bangun cacar, supuh Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, taballaka ya, celakalah engkau. Dalam sirah tu disebut, taballaka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celakalah engkau wahai Muhammad, ini kau tujuanmu ripu pokok kita. Ripu pokok kita ni. Tujuan banyak oyak bagi lagu ni. Jadi kerana itulah Tuhan supuh balik Abu Lahab ni. Turun surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu ayat orang tua mak kambing. Dia duduk tengah semaya, kambing naik. Dia nak ambak ke mana? Akhirnya baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu cerita lah, betul kata Allah. Itu cerita. Jadi oleh kerana Abu Lahab ni supuh Nabi. Kerana royak benda agama, royak benda benar, maka Tuhan supuh balas. Supuh balas. Tabbat yada, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, wa tab, dan dia sendiri tu celaka. Maknanya nyupuh ni boleh kalau kena tepat. Ni kita kan tak boleh nyupuh. Kita orang Islam, kita ustaz ni tak boleh nyupuh. Boleh nyupuh kalau kena tepat. Kalau tak boleh ni tak kena tepat. Kita dengan bini ni, boleh buat belakang dengan bini kita. Tapi biar ada tepat lah. Kalau atas tangga masjid, orang tak buat kerja. Dah, atas wakah buat kita, boleh buat kerja, walaupun bini kita. Jadi nak royak tepat tu penting. Semaya gitu kok, semaya benar molek. Tapi kalau tak kena tepat, jadi masalah. Berhenti tengah-tengah jalan, akak komak semaya. Tak boleh. Walaupun semaya tu benda tutup tak agama. Itu nak ayat. Jadi kita tak faham. Kadang-kadang agama kita ni kita tak faham. Jadi kita tak faham, tak tahu. Dalam Islam bukan setakat nyupuh. Bunuh orang pun boleh. Bunuh orang dalam perang. Dalam perang ni boleh. Harus kita membunuh. Bunuh musuh Islam. Kalau kita tak bunuh, dia bunuh kita. Orang naik ropok rumah kita, nak bunuh kita. Kita boleh bunuh dia. Dan tidak salah dari segi agama. Sebab kita bunuh tu kerana mempertahankan diri, mempertahankan kehormatan keluarga kita. Jadi kita kena faham bagi-bagi lagu ni. Quran sendiri banyak Tuhan guna bahasa-bahasa yang kasar. Cuma dia ada tepat. Macam Abu Lahab ni, pasal dia supuh Nabi. Celaka. Maka Tuhan balas, celakalah mu. Pada yang mu katakan Nabi. Tu nampak tak? Jadi benda-benda gini ni kita kadang-kadang tidak faham dalam agama. Sebab tu kita jadi mota semua. Bila tobik isu kau tobik gapo kita nana tak tu kali. Pasal kita tak faham agama kita. Dan itu Tuhan sumpah. Ada seorang tok alim Bani Israel ni. Bal'am bin Ba'ura, Tuhan buat bandingnya sumpah anjing. Sumpah anjing. Dia ni ulama besar. Kata dalam setengah tafsir tu dia boleh terbang di udara. Boleh jalan atas air. Hebatnya dia ni. Tapi dia menyalahgunakan ilmu dia. Dia langgar perintah-perintah agama dan mengejar dunia. Akhirnya Tuhan sumpah dia. Tuhan buat apa dalam Quran? Kalau baca kata masaluhu kamasalil kalbi. In tahmil alaihi yalhas wa in tatruku yalhas. Bandingnya orang lagu ni orang menyalahgunakan ilmu dia, kedudukan dia, kealiman dia untuk tujuan yang tidak baik, tujuan dunia. Tuhan kata serupa dengan anjing. Tuhan buat banding berat anjing ni. Tuhan buat banding masaluhu kamasalil kalbi. Bandingnya umpama serupa anjing. In tahmil alaihi yalhas, membui makan pun dia jelek lidah. Wa in tatrukhu yalhas, mu tak cara dia pun jelek kat lidah. Tu perangai anjing kan kita tengok jelek macam lidah. Kita ui makan dia jelek, tak ui pun jelek juga. Jadi seorang ulama setara tu
Tuhan boleh banding dengan anjing. Padahal sebab dia menyalahgunakan ilmu dan kealimannya untuk kepentingan dunia. Langgar perintah Tuhan, cari habuai dunia semata-mata. Ini nak saya sebut ni, nak suruh kita faham agama. Kita tengok dalam perspektif yang betul. Sebab dulu geger kan bila Tok Guru Aziz ayat barwa. Oh, Tok Ali apa kecek barwa. Padahal dengan keadaan. Pos kita tengok babi melitah, menata babi kita kata. Oh kasar, memang bunyi kasar. Patut Tok Ali. Apa nak kata apa? Moga babi sungguh. Tok kan kata, kucing ni. Cuma orang Melayu nak sebut lembut tu kan jadi khizir. Bagi tu lo ya khizir dengan babi. Tapi khizir ni sedap sikit bunyi meh-meh boleh makan. Tu yang bagi dia nak suruh kita faham. Jadi kepahaman agama ni penting. Sebahagian besar pada kita tidak faham agama. Sebab tu jadi kelakabut semua dalam hidup kita. Bila belah topik isu, topik apa jadi masalah. Pasal kita tidak faham. Tidak faham agama. Jadi balik pada cerita tadi. Bila Nabi panggil semua ni, orang Arab ni tolong. Dan ada sebahagian orang Islam dalam sirah tu dia sebut beberapa orang yang jadi murtad. Sebab dia tak percaya kan. Memang akal manusia pada waktu tu tak percaya macam mana Muhammad ni pergi lepas Isyak, balik sebelum subuh, orang lain pergi sebulan. Dan orang Arab ni tanya, lagu mana betul Masjidil Aqsa? Kalau orang biasa pergi tanya, tapi tu Hewi Nabi boleh jawab. Mula-mula Nabi jawab tu Nabi tak berapa ingat. Mungkin dia pergi semetar di masjid tu semaya. Jibril mari tunjuk depan Nabi supaya tayangi filem. Orang lain tak nampak, Nabi seorang nampak. Jibril mari tunjuk gambar tu. Nabi dia tengok molek. Dia bila dia. Sebab ada seorang tu tanya berapa putung dia. Soalan tu soalan cepumah tu. Kita biasa pergi masjid kita bila dia. Tak bila masjid ni berapa orang tahu ada berapa bilik dia. Hamba tak ada royak. Kalau tanya hamba berapa putung dia. Tu email bila tu ingat. Dah. Orang baik mana ada orang bilik dia kan. Pergi semaya ya. Jadi ada orang tu dia nak teh Nabi ni. Dia kata berapa putung. Nabi memang lekat mata. Tapi Jibril kata dalam riwayat tu Jibril mari tayar. Secara rohani nampak. Baru Nabi dia jawab. Memang tak ingat berapa putung lah dia jawab. Tapi tak percaya pas sudah. Tak percaya pas sudah. Dan bila cerita ni tersebar. Salah seorang pemimpin Arab ni Abu Lahab ke siapa. Jumpa Abu Bakar. Dia kata wahai Abu Bakar. Abu Bakar tak ada masa tu. Wahai Abu Bakar dia kata kalau orang royak kamu. Dia ni pergi Baitul Maqdis. Lepas tu naik langit. Turun balik semula Mekah. Dari lepas Isyak, balik sebelum subuh. Percaya orang. Orang tanya Abu Bakar. Abu Bakar kata, aku tak percaya. Bagi tak pernah sabar. Tak masuk akal. Lalu kawan ni pun ambil peluang. Itu yang tersaimu lah. Muhammad tu lah. Kamu duduk percaya, kamu duduk tahu. Tu dia royak tu. Dia pergi lepas Isyak, balik belum subuh. Bukan setakat pergi Baitul Maqdis, naik langit. Bila Abu Bakar dengar tu, dia kata kalau Muhammad royak, aku percaya. Kalau Muhammad royak, orang lain tak percaya. Tapi kalau Muhammad royak, aku percaya. Sebab apa? Sebab hak dia royak sebelum pada ni lebih pada tu lagi. Dia royak tentang Tuhan. Dia royak tentang syurga. Royak tentang neraka. Royak tentang malaikat. Royak tentang hari akhirat. Hak ni lebih besar lagi. Sebab kalau dia kita percaya ke Tuhan esok, hak lain selesai berlaku. Engkau kita ngaji akidah kan tak ada yang mustahil kecuali pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada mustahil. Al-mustahilat ni, benda yang mustahil ni hanya pada zat Tuhan. Jadi lain pada tu tak ada mustahil. Jadi kalau pergi lepas Isyak balik belum subuh, tak mustahil. Nampak tak? Tak mustahil sebab apa? Kuasa Allah. Kehendak Tuhan. Surah Yasin kita ngaji ke innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kuasa Tuhan ni duduk antara kah dengan neng ya. Api hak panah setara tu tak hangus Nabi Ibrahim. Pisah hak tajam tak luka Nabi Ismail. Laut hak luah dalam tak gelar Nabi Musa. Nampak tak? Ni nak ayat kuasa Tuhan. Jadi Abu Bakar ni dia faham agama. Dia tahu, kalau dia percaya ke Tuhan, tak ada benda mustahil. Sebab ni manusia pilihan Tuhan. Muhammad ni Rasulullah. Pesuruh Allah, manusia yang Tuhan pilih. Bukan pilih kedai kopi, bukan pilih tawakah. Pilih daripada asal-usul keturunan.
Kalau kita baca dalam kitab tu, dia pilih pertama daripada mak ayah, Abdullah Aminuh. Oh, ni orang Jew solitik. Pas mari keluarga mana? Hashim. Bani Hashim. Hashim ni antara keluarga yang hebat di kalangan Quraisy. Lepas tu mari daripada Quraisy. Susunnya dia. Quraisy ni tribe ataupun kabilah yang paling dimulia, dihormati di kalangan bahasa Arab Mekah pada waktu itu. Jadi susu galo tu Tuhan pilih susu tu. Kau pilih hatu. Dengan ayat. Bukan manusia biasa Tuhan ambil. Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar dia tahu. Sebab tu bila orang ayat gitu kata kalau Muhammad aku percaya. Sebab tu dia ni digelar dalam sejarah siapalah hari ni As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang membenarkan. Dan kita masjid kita pun ambil nama As-Siddiqin. Jadi kita agak ahli Jumaah ni pun percaya kat agama, pergi kat agama serupa Abu Bakar pergi. Jangan duk orang. Bila mari bab agama, bagi bab ajaran Islam jangan orang. Biar padan dengan nama masjid. As-Siddiqin tu. Cuma kita ni ramai jadi As-Siddiqin. Plural, jamak. Abu Bakar ni As-Siddiq sore dia. Sore dia. Jadi insya-Allah lepas ni semua hak Jumaah sini ni Siddiq belakang. Hak nama Siddiq dah muncul lah. Hak tak nama Siddiq pun biar dia tu Siddiq. Maksudnya membenarkan agama. Yakin dengan wahyu. Orang kata gapo pun aku pergi Pak Quran kata, Pak Adi kata. Tu waktu duduk situ barulah kemak iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tu latar belakang lah nak cerita. Latar belakang daripada surah ni. Kemudian yang kedua, tadi bila kita masuk ni kita akan tengok sosok lah. Yang kedua disebut juga surah ni sebagai surah Bani Israel. Surah Bani Israel dalam setengah naskah Quran dia tulis Bani Israel. Kasus naskah daripada India Pakistan tak silapnya dia guna istilah Bani Israel. Kerana dalam surah ni banyak juga cerita tentang Bani Israel. Bani Israel ni sebagai contoh ayat nombor 2 wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Jadi cerita tentang Bani Israel. Maka sebab tu surah ni dinamakan juga sebagai surah Bani Israel. Dan semana saya sebut dulu, ulama sebut bapa dalam Quran ni hampir setiap surah tu ada kisah tentang Bani Israel. Hampir setiap surah. Kalau surah panjang, biasanya adalah cerita. Walaupun ada cerita sedikit ya. Sebab kata ulama nak ayatnya perangai. Perangai Bani Israel ni perangai pelik pada orang. Tak ada bangsa yang jahat supaya Bani Israel ni yang sanggup bunuh Nabi. Bukan saja tolak ajaran yang Nabi bawa, lawan Nabi, mereka bunuh Nabi. Orang lain lawan saja Nabi, tak percaya. Tapi tak ada sejarah bangsa-bangsa ni membunuh Nabi mereka. Kecuali Bani Israel. Orang lain pakai takat kata, ya kata uduh, maki, bakit lawak, lawan. Tapi tak pergi siapa bunuh. Tapi Bani Israel ni boleh jadikan sejarah dia pun panjang. Maka Tuhan ulang kepada kita sebab kata ulama supaya menjadi iktibar. Menjadi pengajaran kepada kita tentang perangai-perangai huduh Bani Israel ini. Jangan kita mengulangi perangai ni dan sikap yang ditunjukkan oleh Bani Israel. Dia panjang kalau kita nak uraian surah Baqarah mula siapa minta nak tengok Tuhan secara putih mata secara mata lendar. Qalu arinallaha jahratan fa akhazathumus sa'iqatu bizulmihim. Jadi minta dengan Nabi Musa nak tengok Tuhan cakung depan. Siapa mereka tu tak percaya. Lepas tu cabar suat turun makan ni lah macam-macam Bani Israel. Jadi sebab itu dibawa cerita ni berulang-ulang. Ada jenazah. Dibawa cerita berulang-ulang kepada kita supaya kita boleh mengambil iktibar daripada peristiwa tersebut. Jadi itulah dua asas kepada perbincangan surah Al-Isra ini. Jadi kita masuk sikit. Masuk sikit sebagai permulaan ni supaya kita boleh start dan seterusnya kita sambung lepas-lepas pada ni. Baik. Seperti mana disebut tadi surah ni surah yang ke-17 diturunkan di Mekah, dipanggil surah Makkiyah dan mengandungi 111 ayat. Bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Palestin ni, Baitul Maqdis ni duduk di Palestin. Yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Ayat ini, dalam bawah ni dia tulis, ayat ini menjadi dalil tentang peristiwa Isra' junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan ruh dan jasad. Dia berdasarkan ayat sebab Tuhan guna bi abdihi. Abdi itu ulama tafsir abd, guna abdun. Abdun tu maksudnya tubuh dengan ruh dan jasad sekali. Itu hujah dia. Tetapi peristiwa Mi'raj pula ada disebut ke dalam surah An-Najmi, surah yang ke-53. Itu hak naik ke langit. Summa dana fatadalla faqaba qausani auda adna. Tu hak tu. Jadi summa ra'ahu nazlatan ukhra. Jadi tu cerita dia ngadak Tuhan. Nabi ngadak Tuhan dan berdepan dengan Tuhan. Cuma berdepan tu adakah berdepan supaya kita tengok muka ni? Dalam hadis itu disebut tidak. Dalam satu riwayat Aisyah tanya. Lepas pada peristiwa tu dia kahwin. Nabi berkahwin dengan Aisyah. Lepas kematian kewafatan Khadijah. Jadi antara benda yang Aisyah pernah tanya Nabi, waktu Tuhan ni naik langit, menghadap Allah SWT, boleh tengok ke tak Tuhan? Nampak ke tak? Nabi kata, aku tak tengok. Aku tak tengok sebab apa? Aku kecek dengan Tuhan tu di belakang tabir. Tabir daripada cahaya. Depan ni cahaya penuh, tak nampak. Bunyi suara. Bunyi suara dia kata. Dan kalau Tuhan buka, selok tabir tu, lah taraktu. Dalam hadis itu disebut. Lau kushifat, lah taraktu. Kalaulah diselok tabir tu, lah taraktu. Nescaya aku akan hangus terbakar. Nak hebatnya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni dalam hidup tak boleh tengok Tuhan. Kita ni dengan izin Tuhan, kalau ada rezeki, kita boleh tengok di akhirat. Kalau kita masuk syurga, Tuhan ampunkan dosa-dosa kita. Masa tu Nabi kata, satarawna rabbakum. Kamu akan tengok Tuhanmu sebagaimana kamu tengok bulan purnama. Waktu duduk jalan di Madinah, kebetulan malam itu bulan purnama. Jadi Nabi kata seksa, mati seksa masuk syurga, satarawna rabbakum. Mu semua ni boleh tengok Tuhan, supaya mu tengok bulan purnama malam ni. Cerah duduk cakur depan itu. Jadi kalau itu kena acak-acak tengok bulan purnama lah. Waktu di dunia ni kena bulan purnama, jangan bertukar. Jadi itu nak royak. Jadi kalau orang kata dia ni boleh tengok Tuhan waktu hidup pelawak. Tak ada dalil. Kata ulama setengah tu kalau dia kata tengok mati tu. Kalau boleh tengok Tuhan tu. Sebab Nabi tu Tuhan tak tunjuk. Nabi Musa lah gitu tak boleh tengok. Nabi Musa ni berbicara dengan Allah SWT suara ya, dengan suara. Dengar suara Tuhan berbicara tapi nak tengok tak boleh. Jadi nak royak nak sujelah ni. Jadi Nabi sebut dalam hadis tu bila Aisyah tanya dia kata aku tidak tengok. Karena aku dipagari ataupun dilindungi oleh tabir daripada cahaya. Daripada cahaya. Jadi dia tersebut. Baik. Balik kepada ni. Jadi rakyatnya Tuhan cerita kepada kita perjalanan Asra bi abdihi, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa ni satu kawasan yang barakna haulahu. Kelilingnya penuh dengan keberkatan. Antaranya kata ulama buminya subur. Bumi Al-Aqsa ni subur. Dan Masjid Al-Aqsa ni salah satu masjid yang kita dituntut untuk ziarah. Dia ada 3 masjid ni. La tushaddur rihal ila thalathati masajid. Nabi sebut dalam satu hadis, jangan kamu bersiap sedia untuk mengembara kecuali untuk menuju 3 masjid. La tushaddur rihal. Maknanya kita bersiap sedia dengan bekal, dengan gapo ramai dulu kak, buh barang atas kuda ke atas unta ke, kecuali kalau nak pergi 3 masjid. Iaitulah Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga lah Masjidil Aqsa di Palestin. 3 tu baru boleh syaddur rihal dia panggil. Syaddur rihal ni makna bersiap sedia bersungguh. Tak ada nak pergi mana, nak pergi situ ya. Habis pitih kau habis masa kau.
Jadi hak tu ya hak patut kita pergi. Kalau kita nak berabi piti, kita tak ada piti, nak berabi piti, situlah hak utama. 3 tu. Dalam hadis la tusyaddu rihal, walaupun ada 2-3 pandangan dalam membicarakan hadis ni, tapi antara yang masyhurnya. Jadi 3 masjid ni kata ulama masjid yang utama bagi kita orang bimbing. Dan lepas tu semua masjid ni memang bagus belaka sebab dia panggil rumah Allah. Tapi hak syaddur rihal yang patut kita pergi. Patut kita pergi. Ialah 3 tadi. Kemudian ayat yang kedua, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Dan kami jadikan kitab itu petunjuk hidayah bagi Bani Israel. Serta kami perintahkan kepada mereka, janganlah kamu jadikan yang lain daripadaku sebagai Tuhan untuk menyerahkan urusan kamu kepadanya. Di bawah ni disebut, yakni sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi sebesar-besar kemuliaan dengan Isra' dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, dan dari sana dibawa Mi'raj ke langit serta bermunajat dengan Allah Ta'ala. Dan juga telah diberikan kitab Al-Quran yang menjadi hidayah petunjuk ke jalan yang adil dan betul untuk seluruh umat manusia. Maka demikian pula halnya Nabi Musa telah pergi ke Gunung Tursina dan telah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga digelarkan Kalimullah, orang yang berbicara dengan Tuhan, serta diberikan kepadanya kitab Taurat untuk menjadi hidayah petunjuk kepada kaumnya Bani Israel. Dan Nabi Musa ni dia terima kan? Benda kita baca dalam sejarah. Nabi Musa ni bila dia bermunajat di Bukit Tursina selama ada kata bukit, ada kata gunung. Di Tursina ni selama 40 malam. Wa idh wa'ana Musa 40 lailatan. 40 malam tu 40 malam tu sudah tu Tuhan beri kepada dia 10 perintah. Yang disebut dalam Bible moden ni panggil the 10 commandments. 10 perintah Tuhan. Dan 10 perintah Tuhan ni Tuhan tulis atas batu. Mari ada setengah riwayat tu disebut dia mari macam kilat. Sek tubik 10 perkara. Duduk di batu. Nabi Musa ni pikir balik. Tapi bukan batu besar putih masjid. Kalau kita ngaji sekolah sampai dulu, kayak batu, papai batu tu. Papai batu, luh. Kita guna istilah luh. Papai batu tu. Jadi sekeping batu tu, atas tu ditulis. Hendaklah kamu jangan syirik kepada Allah, jangan deraka pada bapa, jangan berzina, jangan minum arak. Ada 10 perkara. 10 perkara. Dan 10 perkara ni, kata ulama, ada termaktub dalam surah Al-An'am. Kalau kita baca surah Al-An'am tu, dia ada 2 ayat dalam surah Al-An'am tu mana merakumi 10 perkara yang disebut oleh Allah SWT kepada Nabi Musa AS. Itu ada disebut. Kita bicara dalam surah Al-An'am, tak ingat. Itu dia disebut lagu tu. Jadi sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW diberi Quran, maka Nabi Musa sebelum pada ni pun sudah diberikan kitab Taurat. Dan dipanggil bermunajat di Bukit Tursina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara benda tu hafsah pada Bani Israel ini, alla tattakhizu min duni wakila. Jangan kita bergantung kehidupan kita ni kepada orang lain kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak ayat. Jadi pergantungnya kita orang beriman ni kena bulat kepada Tuhan. Walaupun kita tidak sampai membuat ikhtiar ni ada dalam benda-benda yang perlu ada ikhtiar. Macam ulama-ulama saya sebut, kalau kita sakit makan ubat, lapar cari makan ni, bagi contohnya berubat makan ubat cari doktor. Itu ikhtiar kita sebagai manusia, tapi pergantungnya akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantungnya akhir tu, wakilah ni mana tepat akhir dah kita bergantung. Sebab kita sakit, obat kita makan, tapi belum tentu makan obat siap. Jadi hak nyuduhnya tu sebab tak ada setengah orang sakit masuk hospital spesialis Gleneagles sebagai contoh, gitu gini nama hospital tak cukup ni pergi pak Singapura berobat, pergi siapa ke England berobat, siapa ke Hong Kong berobat. Tapi kalau dia Tuhan takdir tak siap apa tolong. Tak siap pasal ujungnya Tuhan. Tapi ada kapung kadang-kadang molek-molek ada kena nyakit dulu ya. Cuma duk guling, tapi nasi lambat Allah habis macam. Allah sepinggir habis pinggir. Allah 2 pinggir habis 2 pinggir. Biasalah gitu. Pasal tadilah wakilah tu mana tepat kita gantung nyuduh. Kita ikhtiar memang tu tutup tak agama.
Tapi jangan bergantung kepada ikhtiar kita. Nyuduhnya dengan Tuhan. Kita makan obat juga, minta dengan Tuhan biasa. Dengan obat ni kita minta dengan Tuhan biasa. Sebab tu dalam pengajian akidah, salah kalau kita kata, oh kawan mujur makan obat tu. Covid bawah ni, kalau tak ada obat ni, selok dah kawan. Tu di segi akidah ni, kalau kita ngaji betul-betul, salah. Perkataan kita tu salah. Sebab kita letak tu atas obat. Kita tak letak atas Tuhan. Kalau kita kata mujur nak makan obat ni, Tuhan wisia. Lain dah tu. Tapi setengah orang kata, oh mujur kawan temu obat ni. Kalau tak makan obat ni, tak tahu lagu mana. Di segi akidah tu, dia lari dah. Lari dah tu. Lari. Sebab tu kalau ustaz saya strik ni, dia kata syirik. Jadi syirik. Sebab kita kata duk ayat kukuk. Orang nak curi rumah kita ayat kukuk. Kita pun bangun, oh mujur ayat kukuk. Tidak masuk kat orang rumah aku. Tu pun, kalau mengikut ustaz hak strik, tak boleh. Syirik dia kata. Kerana ayat, bukan kan Tuhan gerak kita tak. Mujur ayat kukuk. Kalau tidak orang masuk curi dalam rumah aku. Setara tu pun, dia boleh bunuh akidah kita. Nak ayat halus. Benda-benda lagi ni sebab tu kena cermat dalam ni. Kemudian kita pergi sikit lagi. Zurriyataman hamalna ma'anuhin innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan orang-orang yang kami bawa bersama-sama dengan Nabi Nuh di dalam bahtera, sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang bersyukur. Seruan ini ditujukan kepada Bani Israel supaya mereka mengenangkan nikmat Allah yang telah menyelamatkan datuk nenek mereka semasa taufan dahulu. Di dalam bahtera bersama-sama Nabi Nuh, yakni patuhilah perintah-perintah Allah yang telah melimpahkan nikmatnya itu dan contohilah Nabi Nuh yang sentiasa taat dan bersyukur. Sebab itulah dia bersama-sama pengikutnya telah diselamatkan oleh Allah daripada bahaya taufan yang mengerikan. Jadi itu disebut situ. Jadi kalau kita tengok sikit lagi apa bila sebut Isra' Mi'raj ni kait dengan Bani Israel. Sebab Masjidil Aqsa ni kiblat. Kiblat kepada orang Yahudi. Sebab tu Nabi mula-mula diperintahkan semaya ni ngadap ke Baitul Maqdis. Ngadap Baitul Maqdis. Nabi hijrah ke Madinah tu semaya ngadap Baitul Maqdis. Sehingga orang Yahudi masa tu nganyi, "Oi Muhammad, agama kita tak situ." Tapi semaya ngadap kiblat buat-buat kita. Wak nganyi. Lalu Tuhan tu buat lagi qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sehingga Nabi ni tertekan. Lah orang Yahudi wak nganyi, "Allah Muhammad, agama kita dia tak sih." Tapi semaya ikut buat-buat kita, ngadap. Jadi Nabi ni mari perasaan sebagai manusia. Lengok lagu mana nak selesai. Masa itulah turun perintah supaya tukar arah kiblat. Hak tu ya di Madinah tu ada masjid dua kiblat, masjid kiblatain. Duk tengah semaya tak silapnya dah waktu semaya asar. Duk tengah semaya tu turun perintah, Nabi pusing. Nabi pusing. Jadi masjid tu dulu kalau kita pergi, saya pergi baru ni tu dok dah. Dulu pada tu memang dua. Dia dua mihrab. Dia buat dua. Ni hak asal, hak ni hak baru. Tapi bunyi kata ramai dah pergi semaya ikut dia. Engko dia tengok merah ni kan. Jadi hak ni ngadak kau ni, hak ni ngadak kau tu tak tahu lah ke mana. Akhirnya dia tutup hak asal tu tutup. Jadi saya pergi tahu berapa tu tinggal so. Dia tutup. Pasal orang jadi keliru. Orang tak biasa. Orang dia tengok nampak kau ni enggak pakai adat dah. Dia tak cara apa. Jadi tu masjid Qiblatain di Madinah. Pahala besar kalau pergi masjid Qiblatain ni. Nabi kata kalau mau ambil semaya siap-siap di rumah, pergi masjid Qiblatain, semaya sunat dari masjid itu umpama umrah. Pahalanya umpama orang yang mengerjakan umrah. Besarnya pahala di masjid. Masjid Qiblatain. Okey, beres selesai. Kita berhenti setakat dulu kerana ada jenazah. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita. Sebagai mukadimah, qulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.